Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar tajuk matematik tambahan tingkatan 4 iaitu hukum indeks dan logaritma, hukum indeks, set dan logaritma. Cuma hari ini cikgu ingin menumpukan kepada lanjutan apa yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu mempermudahkan hukum indeks. Sebelum cikgu pergi lebih lanjut, cikgu ingin revise balik apa yang telah cikgu terangkan dalam YouTube yang sebelum ini, di mana untuk kita mempermudahkan ungkapan dalam bentuk indeks, mesti ingat keempat rumus ini, di mana rumus yang pertama adalah apabila asasnya sama, ni asasnya sama, maka kuasa di sini kita boleh tambahkan. Okey, apabila asas yang sama didarabkan, iaitu A kuasa M darab A kuasa N, kita darabkan, maka kuasanya dia akan menjadi tambah. Maksudnya mempermudahkan daripada banyak-banyak indeks, kita permudahkan untuk menjadi satu indeks tunggal. Okey, dan yang kedua, apabila asas yang sama dibahagikan, di mana A kuasa M per A kuasa N dibahagikan, maka apabila kita ringkaskan, kuasanya dia akan jadi tolak. A kuasa M tolak N. Okey, hukum yang ketiga, apabila indeks itu berada di bawah 1 per A kuasa M, maka bila kita bawa naik ke atas, kita hilangkan 1 ni, maka dia akan jadi A kuasa negatif M. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila kuasa yang didarabkan, dia dah ada satu asas, tapi kuasa ni ada didarabkan. Maka apabila kita ringkaskan, dia akan menjadi A kuasa M darab N. Okey, itu adalah asas. Asas sebenarnya benda ni kamu dah belajar semasa kamu PT3 dulu. Okey, tahun ini tingkatan 4 adalah lanjutan dan lebih detail lagi. Kamu akan belajar set dan log. Okey, itu yang kamu dah belajar minggu lepas. Okey, hari ni cikgu nak terangkan bagaimana cara untuk kita menjawab soalan-soalan yang berkaitan hukum indeks dipermudahkan. Okey, kamu dah bagi tahu cikgu yang kamu kurang faham. Mungkin kamu lupa apa yang telah kamu belajar semasa tingkatan 3 dulu. Jadi hari ini cikgu fikir lebih baiklah kalau kita membincangkan lebih-lebih banyak lagi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan mempermudahkan hukum indeks ini. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama, dia minta kita permudahkan 8 kuasa 3 darab kuasa 4. Ini dia menggunakan hukum indeks yang ke-4 tadi, yang ini. So apabila ada satu asas, kuasanya sahaja yang didarabkan, so dia akan jadi 8 kuasa 12. Okey, boleh. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, dia beri 10 kuasa 2 per 3 kuasa 6. So ini juga menggunakan hukum indeks yang keempat tadi, iaitu kita darabkan. Sebab sini asas dah tunggal. Jadi dia akan jadi apa? Kalau kita ringkaskan, darab, so ini kita boleh potong. So akan jadi 10 kuasa 4. Okey, boleh? Okey, yang seterusnya 16 kuasa 3 per 5 darab dengan 15. Ini juga masih sama, ada satu asas, kuasa sahaja yang didarabkan. So kita perlu buat apa? Kita hanya mendarabkan sahaja. So bila diringkaskan, ini akan jadi 3, maka dia akan jadi 16 kuasa 9. Okey, boleh? Yang terakhir,
7 kuasa 3/4 didarab dengan kuasa 8. So sama juga, ada satu indeks tunggal, so dia akan jadi tunggal lah 7. Yang ini sahaja kita darabkan, so ini boleh matikan 2, so akan jadi 7 kuasa 6. Okey, itu contoh-contoh yang simple, yang ringkas. Okey, kita lihat seterusnya. Nah, soalan yang kedua, kita pergi kepada lebih detail lagi, iaitu soalan yang kedua. Soalan yang kedua di sini. Okey, kita lihat. Diberi bahawa cuma yang tadi hanya melibatkan satu nombor asas single. Yang ini melibatkan lebih daripada satu. So yang ini kamu perlu mengaplikasikan rumus yang pertama dan yang kedua lah kebanyakannya. Dan ingat, bila kita hendak mempermudahkan sesuatu nombor indeks yang lebih daripada satu seperti soalan ini, kita perlu fikirkan, kita perlu tukarkan dia menjadi asas yang sama. Asas yang sama untuk semua soalan itu. Sebagai contoh soalan A, 27 kuasa 1/3 darab 3 kuasa 1/2 bahagi 81 kuasa negatif 5. Kesemua ini kita boleh tukarkan menjadi satu asas yang sama. Yang ini. Sebab hukum indeks apabila kita ingin permudahkan, kita mesti menukarkan kepada asas yang sama. Jadi sebenarnya 27, 3 dan 81 ini, di antara ketiga-tiga nombor ini, asas yang paling kecil adalah asas 3. Jadi 27 dan 81 itu kamu kena tukarkan menjadi asas 3. Bermaksud 27 adalah 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 ini adalah untuk nilai 27. Manakala 1/3 itu adalah nilai asal yang diberi. Okey, boleh? Dan 3 1/2 tu memang dah kuasa 3, asas 3. So tak perlulah kita buat apa. Dan yang bawah ni adalah 81 ini adalah 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 ini adalah untuk nilai 81. Tapi dia ada darab kuasa negatif 5. So apa yang perlu kita lakukan? Kita ringkaskan dulu. So ini akan habis. Yang ini akan jadi negatif 20. Okey, jadi seterusnya apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu meringkaskannya lagi. So dia akan jadi 3 kuasa 1 darab 3 kuasa 1/2 bahagi 3 kuasa negatif 20. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu ringkaskan. Cikgu padam cikgu ganti balik. So tadi kita selesaikan, dia akan jadi 3 kuasa 1 darab 3 kuasa 1/2 bahagi dengan 3 kuasa negatif 20. So dari sini bila asas dah sama, apa yang perlu awak buat adalah menjadikan dia indeks tunggal. So darab ni tadi dia akan jadi tambah untuk tunggalkan dia dan bahagi akan jadi tolak. So dia akan jadi 3 kuasa 1 tambah 1/2 hukum indeks yang pertama. Oleh kerana dia bahagi akan jadi tolak negatif 20. So bila kita permudahkan dia akan jadi 3 1 tambah 1/2 3/2 tolak akan jadi tambah 20. So kalau kita cari nilainya kita akan dapat berapa? 3 kuasa 43/2. Okey.
Itu soalan yang kedua. Okey, ini jawapan akhir dia. Okay, kita lihat pula kepada soalan B. Soalan B. Okey, cikgu clearkan dulu. Okay, soalan B dia minta kamu mencari asas bagi 64 kuasa 1/2 darab 4 kuasa 1/2 bahagi 8 kuasa negatif 2. So kalau kita lihat antara ketiga-tiga ini, okey, asas yang paling kecil adalah asas 4. Jadi kita perlu buat apa? Tukarkan semua kepada asas 4. Iaitu 64 adalah 4 kuasa 3 darab 1/2 darab 4 1/2 itu kekalkan bahagi 4. Oh, tak boleh sebab 8 kan. So tak bolehlah kita guna asas 4. Kita kena guna kuasa berapa? Asas berapa? Asas 2. Asas 2 sebab 8 tak ada. 4 kuasa berapa 8? Tak ada kan. So min 2 2 kuasa 6 64. Yang ini akan jadi 2 kuasa 6 kuasa 1/2 darab 2 kuasa 2 1/2 bahagi 2 kuasa 3 kuasa negatif 2. Okey, darab kita boleh ringkaskan. Ini habis jadi 3, ini habis jadi 1 dan ini akan jadi negatif 6. So bila kita ringkaskan, darab akan jadi tambah 1 bahagi akan jadi tolak negatif 6. So sama dengan 2, 3 tambah 1 4, 4 tambah 6, 2 kuasa 10. Ingatlah bila permudahkan, maksudnya kita menjadikan dia kepada tunggal. Okey. Satu lagi, kita pergi kepada soalan C sebelum saya pergi kepada soalan seterusnya. Yang ini. Okey, kalau kita tengok antara 25, 125 dan 5, dia merupakan satu nombor apabila kita ringkaskan, apabila kita kecilkan asasnya, samakan asasnya, dia akan menjadi suatu nombor yang asas 5. So 25 adalah 5 kuasa 2. Okey, darab dengan kuasa 3 yang di luar asalnya. Darab 125 adalah 5 kuasa 3. Darab 2/3 bahagi 5 kuasa negatif 4. So 5 kuasa negatif 4 tu tak perlu buat apa-apa sebab dia dah asas 5. So permudahkan dia akan jadi 5 kuasa 6. Darab akan jadi tambah. Yang ini akan jadi 5 habis. So akan jadi kuasa 2 tambah 2 bahagi akan jadi tolak negatif 4. So diringkaskan akan jadi 5. 6 tambah 2, 8. 8 tolak-tolak jadi tambah. So 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4, 5 kuasa 12. Okey, boleh. Okey, seterusnya. Last one. Soalan D. Soalan D kalau kita tengok ni 8, ni 4, ini 32. So kita tak boleh gunakan asas 4. Basically kalau dia begini selalunya kita menggunakan asas 2. Selalunya bila permudahkan, bila kita nak jadikan dia indeks tunggal, selalunya sama ada dia asas 3, asas 2, asas 3 atau asas 5, asas 7. Tu 4 yang kena ingat. Sama ada asas 2, asas 3, asas 5, asas 7. So dalam kes ini dia adalah satu nombor dalam asas berapa? Asas 2. So 8 adalah 2 kuasa 3. 2/3 yang memang dah ada. Darab 1/4 ni sebenarnya adalah 4 kuasa negatif 1. Ni kan hukum indeks yang last kali tadi. Okey, sebab 4 ni sebenarnya 4 kuasa 1. Okey, so bila bawa naik atas dia akan jadi 4 kuasa negatif 1.
1. So akan jadi 2 kuasa 2 negatif 1 darab 2 kuasa 5 berapa tu? 3/5. 3/5. Okey. Jadi bila kita ringkaskan, ini boleh dipermudahkan. So akan jadi 2 kuasa 2 darab akan jadi tambah. 2 darab negatif 1 adalah negatif 2. Darab akan jadi tambah. 5 dan 5 boleh habis. So akan jadi 2 kuasa 3. So yang tinggal diringkaskan adalah 2 kuasa 3. Okey, faham Okey, kita teruskan. Teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, soalan berikutnya. Okey, ini masih lagi soalan permudahkan. Ingatlah sebenarnya bila soalan permudahkan ni, perkataan permudahkan je dia nak kamu jadikan dia indeks tunggal atau satu indeks. So kena ingat 4 hukum yang cikgu terangkan awal tadi. Okey. So soalan pertama. Permudahkan Allahu Akbar. Sekejap Okey. X kuasa 4n X kuasa 4n kuasa 1/2 bahagi X kuasa negatif 8 1/2 n. Ni, kamu dah tahu dah. Kamu tengok asasnya dah sama, XX. So, kita tak perlu menukarkan seperti tadi sebab dia dah diberi asas yang sama. Okey, cuma kita perlu melakukan ringkaskan. Maksudnya dengan menggunakan hukum yang keempat tadi, A kuasa M darab kuasa N, dia akan jadi operasi darab. So ini kalau diringkaskan, 4 dengan 2 ni akan jadi 2. So akan jadi X kuasa 2N. Okey, bahagi nanti dulu. Negatif 8 dengan 1/2 kita boleh ringkaskan. So akan jadi, bahagi akan jadi tolak. So akan jadi negatif 4 darab N akan jadi negatif 4N. So tolak akan jadi tambah. So sama dengan X kuasa 2N tambah 4N akan jadi 6. Tu ringkaskanlah tu. Okey. Boleh. Cuba cikgu tahu benda ni. Kamu kena faham betul-betul. Kena kuasai betul-betul 4 hukum asas tadi dan kena banyak buat latihan. Matematik tambahan sebenarnya bukan satu benda yang susah sebenarnya, tapi sebenarnya dia akan jadi lebih mudah bila kita banyak buat latihan. Okey, soalan yang kedua. Ni soalan pembuktian. Pembuktian ni soalannya bukan soalan yang susah, sebenarnya soalan yang mudah je. Dia aplikasi daripada 4 hukum tadi juga. Cuma kat sini kamu kena pecah-pecahkan dulu. Okey, apa maksud pecah-pecah? Ni, tengok 2 kuasa P tambah 1 ni, kalau cikgu pecahkan dia, tambah tadi jadi apa asasnya? Dia akan jadi asas 2 kan? Cuma dia datang daripada mana? 2 kuasa P darab 2 kuasa 1. Kita pecahkan. Okey, daripada tunggal jadi yang pecahan. Okey, masuk operasi darab, operasi tambah. Yang ni 2P tambah 2 datang daripada mana? 2 kuasa P darab 2 kuasa 2. Okey. 2P tambah 3 datang daripada mana? Datang daripada
2 kuasa P, 2P darab 2 kuasa 3. Okey. So sekarang sorry, tak ada 2P. 2 kuasa P je. Sorry yang ni tak ada. Cikgu ambil eraser jap. Cikgu padam dulu. Okey. Okey. Yang tu. Ni 2 kuasa P. 2 kuasa P. Okey. Sekarang kalau kita lihat ketiga-tiga persamaan ini ada faktor sepunya, ada benda yang sama. Benda yang sama apa? Ni. 2 kuasa P, 2 kuasa P, 2 kuasa P. So apa kita perlu buat adalah kita perlu mengeluarkan dia ataupun faktorkan dia. So faktorkan dia akan jadi apa? 2 kuasa P ni kita keluarkan. Bila keluarkan ni dah tak ada ni, habis. So yang tinggal 2 kuasa 1. Tambah. Yang ini pun tadi dah keluar kat sini, dah faktor. So ni tak ada dah. Habis. So tinggal 2 kuasa 2. Yang ketiga ni pun 2 kuasa P dah keluar sebab kita dah faktorkan. So yang tinggal tambah 2 kuasa 3. So bila kita ringkaskan, dia akan jadi 2 kuasa P. 2 kuasa 1 adalah 2. Ni cikgu tekan kalkulator. Okey. 2 kuasa 2 adalah 4. Tambah 2 kuasa 3 adalah 8. So kita dapat nilainya adalah 14. So 14 ini adalah satu nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 7. Maka pembuktian kita ni adalah terbukti. Okey, boleh laju ke? Taklah, cikgu rasa tak laju. Okey, so cikgu terangkan yang seterusnya. Soalan yang ketiga, sama juga. Harap-harap awak faham lah. Okey, soalan ketiga ni, tunjukkan bahawa 3 kuasa X tambah 2 tambah 3 kuasa X tambah 1 tambah 3 kuasa X boleh dibahagi tepat dengan 13. Maksudnya apa? Bahagi tepat dengan 13. Nombor yang dalam kurungan awak tu nanti, yang akhir sekali jawapan awak tu, 3 kuasa X, yang dalam kurungan tu mesti ada satu nombor dalam sifir 13. Okey? So kita keluarkan. 3 kuasa X tambah 2. Lagi 3 kuasa X tambah 1. Dan satu lagi adalah 3 kuasa X. So di antara ni tambah. So kalau kita pecahkan dia akan jadi 3 kuasa X tambah ni darab 3 kuasa 2. Okey. Tambah, kalau 3 kuasa X tambah 1 ni datang daripada darab kan? 3 kuasa X darab 3 kuasa 1. Dan yang ini 3 kuasa X je. Tapi kat sini tak ada apa-apa. So tak ada apa-apa. Kalau kita tinggalkan macam ni sebenarnya boleh je. Cuma kat sini sebenarnya ada perkali. Perkali berapa? 1. 1 darab 3 kuasa X. Kita dapat tak 3 kuasa X? Kita dapat. Kenapa cikgu keluarkan? Ni nanti kita nak gunakan masa kita faktorkan nanti. Sebab kalau awak tak tulis 1 kat sini, kalau satu nombor yang 3 kuasa X ke, 5 kuasa X ke, 2 kuasa X ke, kalau kamu tak tulis 1 kat sini nanti, kamu akan anggap benda tu kosong. Sebenarnya nilainya 1 sebab 1 darab 3 kuasa X, kita still dapat 3 kuasa X. Cuma kita tak ubah nilai, kita cuma ubah bentuk supaya nanti kita boleh linkkan dengan jawapan kita seterusnya. Apa maksudnya? Kat sini nanti So kat sini kalau kita tengok ada benda yang sama. 3 kuasa X, 3 kuasa X, 3 kuasa X. Jadi boleh tak kita keluarkan, kita faktorkan? Boleh. So keluarkan 3 kuasa X. Dah tinggal 3 kuasa X, ni dah habis. Yang tinggal apa? 3 kuasa 2. Tambah. Dah keluar yang ni, tinggal 3 kuasa 1. So yang ni tadi. Kalau kamu tak tulis 1, kamu anggap benda ni dah habis sebab dah keluar. Sebenarnya perkali dia adalah berapa? Dah keluar 3 kuasa X, tinggal 1. Sebab kalau kita kembang balik ni,
kembang balik mesti dapat ni, nampak? 3 kuasa X darab 3 kuasa 2 kita akan dapat yang ni. Ni dapat yang ni. Okey, 3 kuasa X tambah 3 kuasa 1 kita dapat yang ni. Dan 3 kuasa X darab 1 kita akan dapat ni. Kalau awak tulis kosong, andai kata awak tulis sini kosong, kamu akan dapat 3 kuasa X darab kosong, dia akan jadi kosong. Ni bukan kosong sebenarnya, 3 kuasa X. Okey? Faham? Faham ya? Okey. So, ini jawapan kamu yang belum diringkaskan. So, apa langkah seterusnya adalah mencarilah jawapan dalam kurungan ni. So, bila kita tekan kalkulator, tekan kalkulator. 3 kuasa 2 adalah 9, tambah 3 kuasa 1 adalah 3, tambah 1 adalah 13. Maka ini adalah 13. So, kalau kita lihat 13 adalah satu nombor yang boleh dibahagi dengan 13. Dia adalah nilai dalam sifir 13. Maka terbukti dia merupakan satu nombor yang boleh dibahagi dengan 13. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Kita pergi kepada soalan last one. Last sekali. Soalan ni. Okey, masih lagi pembuktian. Oh, salah. Cikgu dah terangkan tadi kan? Cikgu dah terangkan, lupa nak delete. Okey? So, soalan ini masih lagi sama je lah yang tadi kan. Ni 3 kuasa X. Sebab ni sebenarnya adalah darab 1. Dia sebenarnya adalah darab 1. So, kalau keluarkan 3 kuasa X darab 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa X darab 3 kuasa 1 tambah 3 kuasa X darab 1. Sebab kita nak mengekalkan nilai ni. Bila kita kembang balik kita akan dapat macam ni. Okey. So, keluarkan ni yang sama 3 kuasa X. Yang ini tinggal 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 1 tambah 1. Tambah 1. Okey. So, permudahkan 3X kuasa 3 darab 3. Okey. So, cikgu harap kali ni kamu lebih faham. Cikgu dah terang satu persatu dengan penerangan dan lebih detail. Jadi, cikgu harap sangat kamu faham dan kita lanjutkan nanti dengan latihan dalam bentuk PDF yang cikgu beri nantilah. Okey. So, itu saja. Cikgu harap kamu bolehlah tajuk ni supaya cikgu boleh pergi terus kepada tajuk yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.